Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. And good afternoon. Waalaikumsalam, sir. Okay, so suara dan video jelas Jelas, sir. Okay, so untuk minggu ni, minggu last ni, so kita ada 3 jam lah lagi ada kan. So ada 2 jam face to face dan 1 VC. So hari Khamis dah tak ada kelas kan. Hari Khamis tu ada kelas tu tak tutup. Tutur dengan praktikal, sir. Oh, ada kelas tutor kan. So jadi ada 2 kali lagi percubaan. Okey, so jadi saya dah jadi kita straight kepada ni lah. Saya dah share dekat GC Kimia COVID-19 bahagian test 2 dan test 3 lah. So jadinya saya ingat kita discuss test 3 tu. Test 3 tu adalah soalan berbentuk final exam. Okay, soalan berbentuk final exam yang mana dia ada format siap dah. Okay, so dia ada 12 question dan ada sekali dengan markah dia lah. Chapter 1, 2, 3 and so on. Ada pentukar markah dia. Okay, so kita akan bincang soalan 1 sampai 12 kalau sempat lah. Okay, so jadi hari ni kita akan discuss bahagian physical chemistry. So kalau kat sini physical chemistry dia soalan 1, soalan 2, 3. So 4 dah masuk hydrocarbon. Okay, kita tengok sempat tak 1, 2, 3. Okay, so lagi dalam ni juga saya dah share iaitu soalan final exam 1920. Okay, ni kertas soalan contoh yang sebenar lah. Tapi pada waktu ni sesi ni student tak dapat jawab sebab kerana COVID lah. Okay, so nanti saya ingat you kena cuba selesaikan untuk soalan yang ni. Okay, so untuk hari ni kita discuss yang test 3 tu lah. Okay, so soalan boleh rujuk kepada GC masing-masing. Okay, so first kita tengok pada question 1. Okay, so question 1 and sekejap Okay, so sambung balik. So calculate the rate constant 500 Kelvin at 100 Kelvin. So data dibagi eksperimen 1, eksperimen 2, then dibagi concentration, initial dan rate. So apabila dia bagi initial concentration dengan rate, so maksud kita kena cari order. So, soalan ni kena cari order of reaction. Okay, order of reaction kan ada zero order, first order and second order. So untuk yang ni kita guna differential method. Okay, ada eksperimen 1, eksperimen 2. So you kena compare lah eksperimen 1 dengan eksperimen 2. So soalan dia cari rate. Rate sama dengan K concentration initial, XX ni adalah order dia lah. So order ni berdasar kepada table ni, data ni. So kita compare eksperimen 1 dan eksperimen
2. So jadi rate 1 compare dengan rate 2. So K rate constant. K concentration A X tak tahu. K sama A X tak tahu. Dan dia punya rate dia, value dia adalah 3X over 5X. Okay, kita masukkan value. Okay, K 0.72 X K 1.20 X 3X 5X. So K adalah sama. So 0.72 over 1.2 akan dapat 0.6 X. So dia samakan dengan 3 bagi 5 0.6. So X adalah 1. So jadi first order with respect to A. Okay, boleh tak? Okay, soalan 1 A. So calculate the rate constant. So makna rate constant adalah ni. K ni adalah rate constant. X dapat tahu nilai dia 1. Okay. So untuk dapatkan value K, rate sama dengan K A X. K sama dengan rate over A X. So rate adalah 3. Pilih salah satu eksperimen 1 ke eksperimen 2. 3X over 0.72 1. Cuba kira berapa? 3 bagi 0.72. 4.17. 4.17. Okay, so dia punya unit dia tengok sini, rate dia adalah mole per liter. So dia adalah molar per second. So sini adalah molar per second. K. Concentration A, unit dia adalah mole per liter adalah M. So 3 bagi ni ada value X masih lagi ada. So unit ni akan jadi S. So markah dia ada 3. So sini 1, 2, 3. Okay. Tengok pada soalan contoh yang sebelum. Sebelum ada soalan macam mana? Sama juga dia. Dia ada table eksperimen 1, 2, 3, 4, concentration, acetic acid, okay, OH minus, dan ada initial rate kan. So bila ni kita kena cari order. Nak cari order tadi kita kena compare eksperimen lah. Okay.
Kita nak compare eksperimen, contoh tengok sini eksperimen 1 dengan 2. Dia sama sini, so kita akan dapat nilai 1 lagi lah. Kat sini. Okay, so kalau sini sama, so dia boleh cancel. So jadi 0.12 bagi 0.15 akan dapat nilai order untuk bahagian OH minus. Okay, so satu lagi cari yang untuk kat sini pula order dia. Tengok yang mana OH minus yang concentration dia sama adalah pada eksperimen 2 dan eksperimen 3. So kita akan dapat value untuk X, dapat value untuk Y. Okay, so teknik dia adalah sama dengan soalan tadi. Okay, so makna trend dia lebih kurang dia buat. Okay, so maknanya soalan pertama untuk cari order. Ataupun mungkin akan datang dia bagi dalam bentuk graf ke, kita tak tahulah. Okay, so sambung balik. Okay, so question B, 1B. Okay, question 1B. B is initial concentration formula. Okay, compound B. Okay, ni cerita dia compound B. Dia punya concentration dia adalah 4 molar. So maknanya B ni adalah 4 molar. Concentration initial. Undergo decomposition to C. So reaction dia B jadi C. Okay, the rate constant for the reaction. Rate constant K dia untuk B ni adalah 2.95 times 10 to the power negative 2 M per S. And the activation energy EA adalah 70.8 kilojoule per mol. Temperature untuk B ni adalah 298 Kelvin. Okay, soalan dia determine half-life and calculate the rate of reaction at 350 Kelvin. So untuk cari half-life, so kita kena tahu order reaction BC ni. Okay, nak tahu order dia, tengok apa? Tengok apa? Order. Unit dia. Unit constant dia, rate constant dia. So rate constant dia adalah per M per S. So kalau per M per S ni adalah second order. So bila second order, tengok dekat second order. Okay, second order dia punya ada tak ke sini? Tak ada, dia duduk kat tutorial lah. Okay, so sini ni integrated rate law. So kita tak boleh tahu integrated rate law asal pada graf, linear graph tak ada. So tengok pada kat sini, ni apa dia ni? Ni graf half-life. Half-life, nak cari half-life untuk second order sini. Okay, second order, tapi formula tak ada sini. Cuma hak ni daripada kita plot graf, kita tengok masa half-life pertama dengan half-life kedua lah. Kita tengok lagi.
Okay, so sini ada order of reaction. Okay, tadi kita tengok dia adalah second order berdasar kepada dia punya rate constant dia. Ya ke rate constant? Ada tak nak nota rate constant? Tak dinyatakan di sini. Okay, boleh cari semula kat situ. Sini. Ada dah. Okay, dia punya unit dia per M per S. Okay, per M per S. Okay, per M per S kan. Okay, so nak cari dia punya half life untuk second order. Half life second order ni. Okay, half life dia 1 per K per initial concentration. Okay, so half life dia T half sama dengan 1 per K concentration initial. So maklumat-maklumat ni ada tak? 1 K ada tak untuk B ni? Rate constant dia 2.95 kali 10 tolak 2 per M per S. Initial concentration ada tak untuk B? Ada. Berapa? 4. 4. So cuba kira. 8.4746. 8.7 4746. 4746 unit M dengan M S negatif naik atas jadi apa? S je. S. Okay, next soalan adalah cari rate constant at temperature 350. Dia nak cari kalau kata pada T350 K, berapa dia punya K2, K1 pada T298. Kalau K50, K dia berapa? So formula apa yang kita guna? Nak ribah balik? Okey, ribah balik. Okey, yang rasa salah dia awak kira tu. Half life ni. Cuba kira balik. Sini. Sir, pakai yang EA per R tu ke sir? EA per R. EA per R. Dia ln. Ln K1 K2 EA over R bracket 1 per T2 tolak 1 per T1. So value nanti awak masuk sini. Okay, masuk value K1. K1 ada. K2 tak ada. EA ni, okay, kat EA ni R dia adalah 8 314 Jo
per mol per K. So kalau awak letak EA dia 70.8 kJ per mol, rasa-rasa boleh tak? Boleh tak gini? Boleh cancel out tak? Boleh. Boleh. Joule dengan kilo. Tak. Ha? Kena Objektif dia saya tukar tunjuk sir. ni sebab ni. Ni. Tak boleh. So jadi hal ni biasa student buat ni. Dia tak akan tukar. Sebab apa? Dia akan tulis 70.8 bahagi dengan 8314. So kalau kita tak appear dia punya unit, so kita akan terus bahagi gitu je. Okay. Tanpa rasa bersalah. Okay, so bila kita dah tulis unit, baru kita nampak benda ni. Okay, so bila dah awak isi benda ni, substitute value, so dia punya value K2 adalah 2.058 per M per S. Yang ini jawapan dia adalah 13559 second. Sir, saya dapat sama 8.47. 84 juga. Ha. Tak apa, nanti saya tengok balik. Skema dia tulis 135. Okay. So kita go to next question. Okay, untuk ni baca dulu dia punya soalan. Dia bagi reaction dan delta H negatif. Okay, amonia ni, amonia nak produce amonia daripada nitrogen gas dengan hydrogen gas guna catalyst produce amonia. Delta H dia adalah negatif 46 kJ. So negatif 46 kJ ni menggambarkan proses ni adalah proses Endo. release heat. Ada dua je termo ni, endotermic, exothermic. Exothermic. Okay, exothermic. So jadi dia nak suruh awak draw and label energy profile for reaction with or without ion. So jadi gambar dia adalah, kalau awak rujuk kepada exothermic reaction, ada paksi Y, ada paksi X, paksi Y kita labelkan sebagai potential energy, paksi X adalah reaction progress. Okay, so enthalpy reactant, ni adalah reactant, ni adalah produk. Delta H adalah enthalpy produk tolak enthalpy reactant. So macam mana nak suruh dia jadi nilai negatif? Siapa lebih tinggi? Reactant ke produk? Produk lagi tinggi. Produk lagi tinggi daripada reactant, dia akan dapat nilai positif. Contoh kalau produk 10, reactant 5, dia jadi positif negatif? Positif. Positif. So kalau positif sama tak dengan ni? Tak. Tak. So jadi sepatutnya siapa lagi higher enthalpy? Reactant. Reactant. So jadi awak kena setting reactant dululah. Reactant, okay, reactant lagi tinggi daripada produk.
So label reactant nitrogen, gas, hydrogen, gas, amonia. Okay. So tapi dia nak tunjuk sekali dengan reaction with and without ion. So maksudnya nak cerita ada E-activation energy sekali. So maknanya kena ada bonjour lah. Okay, satu. Okay, and then ni EA without ion. Okay, kalau with ion, okay, so dia punya label dia adalah EA with ion. So delta H kat sini lah. Okay, delta H. Delta H negatif 46 kilojoule mol. Okay, markah dia adalah pertama tengok shape. Okay, shape satu markah. Label. Okay, label satu markah. And then EA with and without. Dua ni. Satu markah. So ada 3 markah bahagian drawing. Okay, boleh ikut? Boleh, sir. Okay, so next kita pergi kepada question number 2. Okay, question number 2. Yang ni tajuk apa? Kalorimeter. Calorimeter. Okay, calorimeter konsep dia adalah heat release sama dengan heat absorb. Okay, dan konsep, okay, kita tulis dulu konsep dia. Ni tajuk thermochemistry. Subtopik kalorimeter. So kalau heat adalah Q. So dia punya equation adalah MC delta T ataupun C besar delta T. Okay, kalorimeter ada dua jenis, iaitu simple dan ada boom kalorimeter. So untuk yang ni adalah simple kalorimeter. Okay, so situation dia adalah dua sampel, dua bekas. Okay, dua bekas air. Satu 200 ml dengan temperature 30 darjah Celsius. Satu lagi bekas air 400 ml suhu 80 darjah Celsius. So maksudnya ni adalah T1, ni adalah T2. So kalau kita add T2 400 ml masuk pada 200, dia akan jadi T3. So dia nak cari T3 tu berapa. Okay, nak cari T3. Maksud kita kena tulis dulu konsep dia. Hak ni panas, ni hot. Okay, hak ni adalah cool.
So, konsep dia heat, siapa bebas? T2. By T2, heat absorbed by T1. T1. Okay, so punya formula dia adalah Q hot, Q cool. So, mass untuk water ni C water delta T. M water, C water delta T. Okay, M water ni dalam gram, unit gram. So, kalau 200 ml, density water adalah 1 gram untuk setiap 1 ml. Kalau dia ada 200, berapa gram? Kalau 200 ml, jadi 200 200 juga. gram lah. Okay, sea water adalah heat, specific heat untuk water 4.18. Okay, gram per Celsius. Okay, darab okay, suhu yang berlaku pada panah ni, dia akan jadi T2 nanti akan jadi T3. Betul tak? T2 ni apabila kita campur T2 dengan T1 dia jadi T3. So mana asal dia 80, dia akan jadi T3. Okey, rasa-rasa T2 dengan T3 mana lagi besar? T2. T2. Okey, jadi 80 tolak T3. Okey, so untuk cool dia ada, oh sorry ni bukan apa? Sini 400. 400 gram, sini 200 gram. Darab 4.18 gram per joule per Celsius. Darab dengan suhu dia. Asal 30 dia jadi T3. Mana lagi tinggi suhu? T3 ataupun T1? T3. T3. So jadi T3 tolak 30 darjah Celsius. So nanti awak akan dapat T3. T3 akan jadi, sebab awak calculate akan dapat something okay, boleh? Okay, kalau ni simple, kalau bom kalorimeter kena ingat. Dia trik dia adalah bom yang ada air dengan bom yang tak ada air. So maknanya kalau dia tak cerita Boleh. mass of water tu, maksud kita tak darat lah air tu kan. Faham tak maksud saya tu? Kalau bom ni simple, ni adalah simple kalorimeter. Kalau bom kalorimeter, so dia ada jenis ada air, ada hak tak ada air. So kalau ada air, dia kena kira sekali dengan air lah. M water, C water delta T campur dengan C delta T. Ni kalau ada air. So makna C ni untuk kalorimeter. Specific heat. Bukan specific heat, heat capacity. Heat capacity. So yang ni untuk heat untuk water. So kalau kata dia bom kalorimeter tak ada air, so hanya kira C delta T sajalah. Okay. So awak balik, study balik apa yang saya sebut tadi lah. Okay. Kena buat revision semula. Okay, so kita pergi kepada B pula.
Okay, B soalan dia adalah ni adalah Hess law. Okay, Hess law. Okay, untuk yang ni awak kena tahu enthalpy definition. Okay, definition. Okay, so kita tengok sini. Ni cerita-cerita dah ni, hexane semua ini. Okay, hexane are used extracted oil semua ni. Okay, complete combustion hexane ni akan produce carbon dioksida dan air. Calculate the heat release if 6.8 gram of hexane is consumed in the combustion process. So maksudnya dia nak cari heat release. Okay, heat release pada combustion process. Okay, so equation pertama adalah kita nak tahu sebab enthalpy combustion adalah daripada Q per N. Q ni adalah heat, N adalah bilangan mol. So relationship Q dengan N, kita tengok equation dia C6H14. Dia kata combustion dengan oksigen, dia akan produce CO2 dengan H2O. Sini dia ada sebut kan. Complete combustion hexane produce carbon dioxide and water. So kita dah buat ni. So jadi ni adalah data hash combustion untuk hexane tu. Okay, so daripada ni you kena balancekan equation ni. So ni 6. So yang ni 7. So sini oxygen is 19 over 2. So nak cari kat sini. Berapa dia punya enthalpy combustion. Bila kita tahu sini, kita boleh tahu heat ni. Okay. So data-data ada dia dah bagi kat sini. Bawah ni. Dia bagi enthalpy formation untuk hexane, karbon dioksida dan air. So jadi tugas awak adalah matchkan dia punya value ni. 6 karbon semua ni ikut sini. So sini adalah C6H4. So equation pertama adalah C6H4 ni produk. Kita nak dia jadi reactant. So macam mana? Kena reverse dia. So bila reverse, so positif 199. Okay, so dia akan jadi C6H14 produce 6C plus 7H2. Okay, so delta H F adalah positif 199. Okay, sama So kita kena reversekan dia. Okay, untuk ni 6CO2 produk kan. Okay, so ni adalah produk 6 carbon. So kat sini data dia bagi ni adalah produk dah. So jadi kita perlu tukar tak? Tak. Tak. So bila tak kita tulis balik lah. Okay, C plus O2 produce CO2. Okay, sekarang ni CO2 berapa? 6. 6. So awak kena darab 6. 6. So delta H dia F ni tak payah tukar. So jadi negatif 394 darab 6. Okay. So satu lagi air H2O 7. Sini dia 1 kan. So kena tukar tak tukar ni? Reverse tak? Tak payah. Tak payah. So kita kena darab sajalah. So jadi 7 H2
plus 7/2 O2 produce 7H2O. So delta H dia adalah negatif 286 kilojoule darab 7. So nanti awak akan total semua sekali ni. Cuba terang total. Berapa dapat? Dapat negatif 4167. Okey, negatif 4.4167 kilojoule per mol. So sini adalah negatif 4167 kilojoule per mol. So maknanya kat sini 1 mol hexane terbakar completely akan produce 4167. Satu. So relationship dia adalah 1 mol C6H14 hexane ni burn completely and produce negative 4167 kilojoule. Sekarang ni adakah dia guna 1 mol? 1 mol. Kira jumlah haba yang dikeluarkan jika 6.8 gram hexane saja yang digunakan. So adakah 6.8 tu 1 mol? Tak. Tak. So kita kena kira berapa mol hexane tu kalau 6.8. 6.8 bahagi dengan 86. Lepas awak kira GC molekul reaktif dia 86 gram per mol. So dia akan produce 0.0791 mol. So kalau apply sini, kalau 1 mol produce negatif 4167. Kalau 0.0791 mol C6H14 sahaja digunakan consume, so dia jadi berapa? 0.0791 mol darab negatif 4167 bahagi dengan 1. 1 mol. Okey, 1 mol. So dia akan tinggal kilojoule. So berapa kat sini? Negatif 329.61. Kilojoule. So maksudnya kalau guna 6 ni 6.8 gram ni bersamaan dengan 0.791, dia akan produce hanya 32967 kilojoule saja. So ni adalah jawapan dia lah. Okey. Boleh tak boleh? Boleh. Boleh Okey, settle.
Okay, next question. Okay, ni tajuk apa ni? Tujuh electrochemistry. Okay, electrochemistry Okay, so kalau electrochemistry, dia ada galvanic cell, dia ada Nernst equation, and then dia ada electrolytic cell. Okay, so yang ni adalah galvanic cell. So galvanic cell, you kena familiar dengan anode, cathode, E cell, inox cell, and so on lah. And then macam mana nak kira overall reaction, and then macam mana nak kira Nernst equation, nak buat overall reaction, nak buat cell notation, and so on lah. So kena recall balik untuk topik tu. So jadi untuk soalan ni, dia cerita galvanic cell ni consist of zinc electrode dengan She. She kat sini Ni adalah She. Okay. So dia draw and then dia mention elektron tu bergerak daripada zinc kepada She. And then dia bagi concentration zinc sulfate dengan H plus solution. Dan dia bagi pressure hydrogen gas. Okay. So untuk eksperimen ni, it's found that 0.54 at 25 degree C. Ni cell potential. Cell potential menunjukkan value positif 0.54 volt. Okay. The pressure given ni 1 atm. Concentration given. And then the standard reduction potential of zinc. So standard potential of zinc ni E zinc 12 zinc adalah negatif 0.76 volt. So kalau E H plus adalah 0 volt. Ni untuk She. Okay, write cell notation. So bila write cell notation, okay, cell notation tu dia ada divider tu kan, dia ada line tu. Ni kan. So bahagian ni adalah anode. Sini adalah cathode. So kita identify mana satu anode cathode ni. Anode adalah, siapa anode? Zinc or She? Zinc. Zinc. So bila zinc solid, dia akan produce zinc 2 plus 2E. Okay, elektron. Tengok dia, elektron ni gerak daripada zinc kepada E. So jadi 2 elektron pergi ke She. So cathode adalah She. So equation dia adalah hydrogen gas tu nanti akan accept 2 elektron, produce H plus. H plus equals accept, dia akan jadi H2 gas. So overall reaction adalah zinc solid plus 2H plus equals produce zinc 2 plus aqueous plus H2 gas. So daripada ni kita masukkan kepada cell notation. Okay, cell notation akan jadi zinc solid, okay, divide, okay, zinc 2 plus. So kena mention dia ni dalam medium apa? Aqueous ke solid? Aqueous. Aqueous berapa molar? 1. 1. Okay, tutup bracket. Okay, short bridge. Okay, kat sini reduction H plus.
H plus ni medium dia adalah H plus Aqueous. aqueous berapa molar? 1. 1 molar. Tutup. Okey. Hidrogen gas 1 ATM. Okey, so apabila dia ni elektrod dia tak pakai elektrod yang aktif, so awak kena buat satu lagi, dia attach dengan siapa? PT. PT. So kena buat PT kat sini. PT solid. So ni adalah cell notation. So ni overall reaction. Ni panggil half cell. Okay, calculate the concentration H plus ion in the hydrogen half cell. So bila untuk yang kedua ni, so masa dah tak menyebelahi dah, you kena try buat 2 dan B ni. Okay, cuba buat and then share you punya jawapan dan saya cuba semak. Okay, so untuk petang ni kita just discuss sampai kat situ lah. Okay, untuk next class, question 4 and above. Takat mana yang sempat lah. Okay, ada soalan? Tak ada, sir. Tak ada Okay, so kalau tak ada, kita jumpa next class. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you, sir. Okay, sama. Thank you, sir. Okay, sama. Thank you, sir. Okay, sama. Thank you, sir.